Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala summa amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam kitab Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaididdin yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Juzai Al-Qarnati Al-Maliki rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita pada kelas yang lepas sudah sampai kepada pembahasan pada menolak pegangan kaum Nasrani, iaitu kita sudah bincangkan tentang perbezaan pandangan daripada pendeta-pendeta kaum Nasrani berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan kita akan teruskan dalam pembahasan ini beberapa lagi kumpulan yang menyeleweng daripada mentauhidkan ataupun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Abadatul Asnam, golongan-golongan penyembah berhala, kemudian Al-Majusi, kemudian yang ketiga adalah golongan-golongan yang mengatakan At-Tabi'ah, yu'assiruna At-Tabi'ah yu'ti ta'sir ataupun mu'assir. Tabiat itu memberi kesan, iaitu sama ada ia menjadikan ataupun menciptakan sesuatu. Jadi pada kelas yang lepas kita sudah bincangkan tentang perbezaan pandangan kaum Nasrani kepada tiga, dan kita akan baca terlebih dahulu kalam musannif. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa nasara fi Isa li'annahum lam yakun lahum ilmun bihaqiqati amri. Bahawa kaum Nasrani ini berbeza pandangan berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam kerana mereka sendiri tidak mengetahui tentang hakikat sebenar Nabi Isa alaihi salam. Wala indahum fihi dalilun yu'awwilu alaih. Dan mereka ini tidak ada satu dalil pun yang boleh mereka bersandar kepadanya. Wa innama akhadhu dinahumul fasida amman la yusaqqu bih. Hanya saja mereka mengambil pegangan agama mereka itu daripada orang yang tidak boleh dipercayai, amman la yusaqqu bihi, wa banauhu ala akadhiba wa manamatin. Dan mereka membina agama mereka di atas tipu daya ataupun reka cerita daripada pendeta-pendeta mereka, wa manamatin, dan juga takwilan-takwilan mimpi oleh pendeta mereka, wa umurun la tasih, dan perkara-perkara yang tidak sahih yang ditokok tambah ke dalam agama mereka. Walidzalika sammahumullahu dhalin. Sebab itulah Allah Ta'ala namakan golongan Nasrani ini sebagai ad-dhalin, golongan yang sesat. Jadi pendeta-pendeta kaum Nasrani itu berbeza pandangan tentang Nabi Isa alaihi salam kepada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, faminhum man qala Isa waladullah, yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kama zakarallahu anhum fi qawlihi wa qalu ittakhadallahu walada. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebut wa qalu ittakhadallahu walada, dan mereka berkata Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai anak. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, wa minhum man qala annallaha huwa Isa, yang mengatakan bahawa Allah itu adalah Nabi Isa alaihi salam, ataupun Nabi Isa alaihi salam itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kama hakallahu anhum fi qawlihi laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, iaitu seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, telah kufurlah golongan-golongan yang mengatakan bahawa Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Allah dan Allah itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Wa minhum man qala bitatslith. Yang ketiga pandangan yang mengatakan bahawa yang mempercayai Trinity,
yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kufurlah orang yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Maka ini adalah ketiga-tiga pandangan para pendeta kaum Nasrani berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan tersebut. Kemudian Syekh datangkan tentang perbahasan kepada ketiga-tiga dakwaan oleh pendeta kaum Nasrani ini yang sudah kita bahaskan. Antaranya adalah berkaitan dengan pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah anak Allah, wa dalilu ala butlani qaulihim anna Isa waladullah min arba'ati wujuh. Boleh dijawab dengan 4 sudut. Al-wajhul awal, sudut yang pertama untuk kita jawab pandangan yang pertama oleh pendeta Nasrani ini, annallaha ta'ala qadirun ala an yakhluqa waladan min ghairi walidin kama qadara ala an khalaqa adama min ghairi ummin wala walidin. Wa hadha ma'na qawlihi ta'ala inna masala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sudut yang pertama yang boleh kita jawab berkaitan dengan dakwaan mereka mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam anak Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala ini mampu menciptakan manusia tanpa bapa. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam bukan sahaja tanpa bapa tapi tanpa ibu dan bapa sekali. Jadi itu adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala maha melakukan perkara tersebut dengan tanpa bapa, dengan tanpa ibu dan bapa, apatah lagi jika sekiranya hanya salah satu sahaja yang tiada, iaitu dengan tanpa bapa. Hal ini seperti mana firman Allah, inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa alaihi salam ini lebih kurang sama dengan Nabi Adam. Khalaqahu min turabin. Kami ciptakan, Allah Taala jadikan Nabi Adam dan juga Nabi Isa daripada turab, daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Dan Allah sebut kun fayakun, maka jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua yang kita boleh jawab berkaitan dengan dakwaan kaum Nasrani mengatakan bahawa Isa itu adalah anak Allah. Anna al-walada la budda an yakuna min jinsi walidih wa zawjatu min sinfi zawjiha. Bahawa anak dan zaujah ataupun isteri itu mesti sama jenis dengan bapa ataupun isterinya, bapa ataupun suaminya. Contohnya adalah anak manusia ataupun isteri kepada seorang manusia. Mesti isteri itu juga seorang manusia dan juga anak juga sebagai seorang manusia. Jadi apa yang disebutkan dalam sudut yang kedua ini adalah anak dan isteri itu adalah sama jenis daripada bapanya. Kemudian kata musannif rahimahullah, wallahu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ini laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana Isa wa ummuhu min sinfi bani Adam. Dan Nabi Isa alaihi salam dan ibunya iaitu Maryam As-Siddiqah adalah daripada manusia, daripada jenis manusia. Fayajibu alla yakuna lillahi waladun wala zaujatun. Maka dengan apa yang kita sebutkan tadi, maka mustahillah bagi Allah Subhanahu wa taala bahawa dia mempunyai isteri dan juga dia mempunyai anak. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, laisa min jinsil bashar, bukan sama dengan jenis manusia. Jadi mustahillah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai isteri dan juga mempunyai anak. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Wa hadza ma'na qaulihi ta'ala, dan inilah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mal masih ibnu maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Dan sesungguhnya al-masih ibnu maryam iaitu Nabi Isa alaihi salam illa rasulun, kecuali dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelumnya itu para rasul yang ramai. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua ni seperti mana manusia biasa makan makanan dan tidur dan juga sebagainya. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat summa anzur anna yufakun. Dan lihatlah bagaimana kami telah
menjelaskan berkaitan dengan tanda-tanda tersebut, dan lihatlah kepada mereka bagaimana mereka tersesat. Jadi itu adalah sudut yang kedua boleh kita jawab berkaitan dengan pandangan yang pertama ini. Sudut yang ketiga yang untuk kita menjawab pandangan yang pertama daripada pendeta Yahudi ini adalah al-wajhu tsalitsu anna zawjata wal walada annama yattakhizani lil hajati ilaihima. Bahawa anak dan juga isteri ini adalah tanda kita berhajat, kita perlu kepadanya. Sebab seorang manusia untuk menjadi dia manusia yang sempurna, mesti dia berhajatkan kepada isteri, dan juga untuk perempuan mesti dia berhajatkan kepada suami. Dan pasangan suami isteri mesti berhajatkan ataupun memerlukan kepada anak-anak sebagai penyempurna kehidupan mereka. Jadi ini menunjukkan kebergantungan seseorang itu kepada sesuatu yang lain. Seseorang lelaki bergantung kepada isterinya, dan seorang perempuan itu bergantung kepada suaminya, dan juga anak itu bergantung kepada ibu bapanya, dan ibu bapanya juga bergantung, ada hajat dengan anak tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa wujudnya pergantungan, kebergantungan antara satu sama lain yang membawa kepada, jika tiada perkara tersebut, menyebabkan seorang itu adalah bersifat lemah. Tetapi itu adalah pada hak manusia. Manusia berhajatkan kepada isteri dan anak untuk dia menjadi sempurna. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata musannif, wallahu ta'ala la yasihu alaihi ihtiyaju ila ghairihi. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak layak baginya untuk berhajat kepada sesuatu. Sedangkan huwal ghani, bahkan dia itu adalah maha kaya, tidak berhajatkan kepada sesuatu apa pun. Jadi apabila kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai isteri dan juga sebagainya, itu seolah-olah kita mengisbatkan kekurangan dan kebergantungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesuatu perkara yang lain. Maka perkara itu adalah mustahil. Fala yattakhizu waladan wala zawjatan. Maka sudah tentulah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai isteri. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, ini seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, qalu takhadallahu walada subhanah. Mereka mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Huwal ghani, bahkan dia maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan baginya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, untuk kita menjawab pandangan yang pertama ini yang mengatakan Nabi Isa waladullah, anak Allah Subhanahu Wa Taala, adalah anna kulla mawjudin siwallahi ta'ala fahuwa ghairuhu. Setiap yang wujud selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah bukan Tuhan. Jadi kerana li'annahu khalaqahu wa awjadah, kerana Allah lah yang menciptakannya, Allah lah yang menjadikan mereka. Maka tidak boleh dia menjadi Tuhan. Seperti mana yang kita sebutkan tadi, kita sebutkan pada kelas yang lepas, mustahilnya ada lebih daripada satu Tuhan, yang akan menyebabkan apa yang kita sebutkan sebagai burhanut tamanu. Burhanut tamanu. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Jika sekiranya ada tuhan-tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan hancurlah langit-langit dan juga bumi. Jadi sudut yang keempat yang boleh kita jawab kepada kaum Nasrani ini adalah setiap yang wujud selain daripada Allah, maka dia bukan Allah. Anna kulla mawjudin siwallahi ta'ala fahuwa ghairuhu li'annahu khalaqahu wa awjadah fala yakunu waladan lahu. Maka sudah tentu Nabi Isa alaihi salam ini bukanlah anak kepada anak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Sedangkan setiap apa yang ada di langit dan di bumi ini akan datang kepada Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahman, abda, sebagai sebagai hamba-hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pandangan yang pertama, yang mengatakan bahawa Nabi Isa adalah anak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala pandangan yang kedua yang diperselisihkan oleh para pendeta kaum Nasrani adalah mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri adalah Nabi Isa
ataupun dalam erti kata yang lain, Nabi Isa alaihi salam itu sendiri adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pandangan yang kedua, wa amma qaulu man qala minhum anna Allah huwal Masih ibn Maryam, dan adapun pandangan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, fabatilun min arba'ati aujuhin. Maka pendapat ataupun pandangan itu batil daripada 4 sudut. Yang pertama, bagaimana kita nak menjawab pandangan yang kedua ini yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam? Annal Masiha kana ya'budullah. Nabi Isa alaihi salam telah sabit walaupun di dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil dan juga sebagainya, bahawa Al-Masih menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak katakan bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan sedangkan dia sendiri menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Annal Masiha ya'budullah, kana ya'budullah, dia menyembah Allah. Wasani annahu kana ya'kul wa yashrab wa yaju' wa ya'tish wa yanam wa tajri alaihi al-umur al-bashariyah. Dan Nabi Isa alaihi salam ini berlaku perkara-perkara manusiawi yang ada pada manusia berlaku pada Nabi Isa alaihi salam. Seperti mana dia makan, dia minum, dia lapar, dia dahaga, dia tidur dan sebagainya. Perkara itu berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka perkara tersebut adalah perkara yang tidak layak untuk kita sandarkan kepada Tuhan, kepada Allah. Maka kata Syekh, wazalika la yajuzu 'ala Allah. Maka perkara-perkara tersebut tidak layak bagi Allah, maka melazimi daripada perkara tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam itu bukan Tuhan. Nabi Isa alaihi salam itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisu annahum za'amu annahu suliba wa qutila. Mereka mendakwa bahawa Nabi Isa alaihi salam ini disalib dan dibunuh di atas tiang salib. Ini pegangan mereka. Wa zalika yunaqidu qawlahum innahu huwallah. Pegangan mereka tersebut yang mengatakan Nabi Isa disalib dan juga dibunuh di tiang salib bertentangan, bercanggah dengan pegangan mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Allah. Kenapa? Li'anna Allah hayyun la yamut. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan mati, tidak dibunuh dan tidak akan disalib. Jika sekiranya betul bahawa dia adalah Tuhan, maka dia tidak akan dibunuh dan juga tidak akan disalib. Maka bagaimana Nabi Isa alaihi salam itu didakwa sebagai Tuhan sedangkan dalam masa yang sama dipercayai oleh kaum Nasrani ini bahawa dia dibunuh dan juga disalib. Wa kazabu fi qaulihim. Dan mereka ini berdusta tentang cerita penyaliban Nabi Isa alaihi salam. Mereka menyampaikan cerita penyaliban itu, proses menyalib Nabi Isa itu adalah berdasarkan tipu semata-mata ataupun rekaan semata-mata. Wa kadzabu fi qaulihim inna Isa suliba wa qutila. Wa inna ma talaqaw dzalika min akadzibil yahud. Sedangkan mereka ambil cerita-cerita tersebut daripada tipu daya kaum Yahudi. Daripada mereka cerita daripada kaum Yahudi. Qala Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka mengatakan bahawa kami telah membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi salam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah Ta'ala menafikan bahawa mereka ni tidak membunuh dan juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Tetapi yang dia lakukan itu adalah perkara yang syubhah baginya atau perkara yang diragui baginya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syaqqin minhu. Dan orang yang berselisih pandangan tentang cerita penyaliban Nabi Isa alaihi salam ini, la fi syaqqin minhu. Mereka ni pun sendiri syak tentang pegangan tersebut. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zan. Mereka tidak mempunyai satu keyakinan pun berkaitan dengan pegangan tersebut kecuali mengikut kepada sangkaan sahaja. Illa ittiba'az zan. Wa ma qataluhu yakina. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan mereka betul-betul yakin bahawa mereka telah membunuh itu Nabi Isa alaihi salam. Surah An-Nisa ayat 157. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Iz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah."
iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkata kepada Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mematikan kamu, wa dhafi'uka ilayya, dan kami akan akad kamu di sisi kami, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan kamu daripada orang-orang yang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru, dan kami menjadikan golongan-golongan pengikut kamu ini berada di atas, lebih mulia daripada alladzina kafaru, orang yang kufur, golongan-golongan yang kafir, ila yaumil qiyamah, sehinggalah kepada hari kiamat. Kemudian Syekh menyebut lagi, summa innahum banau ala kadzabihim fi salbi ibadatas salibi. Mereka membina daripada kisah-kisah yang tipu daya tersebut, yang mengatakan Nabi Isa itu disalib di atas tiang salib, membawa kepada pegangan mereka untuk menyembah simbol salib tersebut. Abadata as-salibi, menyembah simbol salib tersebut. Kemudian Syekh menutup perbahasan ini dengan mengatakan, fa zahara anna dinahum batilun mabniyun ala batil mabniyin ala batil. Bahawa telah terzahir pada kita apa yang kita bincangkan tadi adalah agama kaum Nasrani ini adalah agama yang batil. Kerana dibina di atas akadzib, tipu daya, reka cita, dan juga dakwaan-dakwaan yang tidak betul sebagainya. Batil, mabniyun alal batil, mabniyun alal batil. Maka kebatilan itu berlapis-lapis untuk sampai kepada akidah yang dipegang oleh kaum Nasrani yang menyembah simbol salib tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa sayanzilu Isa ilal ardi fayaqsiru saliba. Dan Nabi Isa alaihi salam, mereka ni golongan-golongan Nasrani ini menyembah salib, sedangkan pada akhir zaman kelak Nabi Isa alaihi salam akan turun dan akan menghancurkan salib-salib yang ada di muka bumi. Itu adalah yang ketiga bagi jawapan yang kedua, bagi pandangan yang kedua. Jawapan yang keempat adalah ataupun sudut yang keempat yang boleh kita jawab bagi pandangan ini, iaitu adh-dhabi'u anna Isa kana saghiran summa kabura. Nabi Isa alaihi salam ini lahir dalam keadaan bayi, dan kemudian dia membesar kepada kanak-kanak, membesar kepada dewasa, kepada remaja, dewasa, dan juga sebagainya. Wallahu ta'ala ghaniyun an zalik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya daripada pembesaran tersebut. Maka mustahillah bahawa Nabi Isa alaihi salam itu adalah Allah. Sedangkan Nabi Isa alaihi salam itu adalah manusia. Sebab yang membesar daripada kecil sehingga besar, daripada bayi kepada kanak-kanak, kepada dewasa, itu adalah manusia. Dan Tuhan, sifat Tuhan tidak layak untuk baginya berlaku seperti itu. Itu pandangan yang kedua dan dijawab dengan 4 jawapan yang disebutkan tadi. Adapun pandangan yang ketiga bagi pendeta Yahudi adalah wa amma qaulu man qala minhum innallaha thalithu thalathah, iaitu yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Nabi Isa alaihi salam adalah salah satu daripada 3 Tuhan, dan satu lagi adalah Ruhul Qudus adalah salah satu daripada 3 Tuhan. Kata Syekh, fazalika batilun min thalathati awjuhin. Maka pandangan mereka ini, yang ketiga ini, mengatakan apa yang kita sebutkan tadi adalah batil daripada 3 sudut. Al-awwal, sudut yang pertama, ma qaddamnahu min dalailit tauhidi wastihalati wujudi ilahaini. Apa yang telah kita bahaskan sebelum ni pada awal bab yang kita sebutkan tadi tentang dalil-dalil tauhid, dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena rujuk kepada hujah-hujah yang telah dikemukakan Syekh pada awal fasal yang kita sebutkan tadi. Wastihalati wujudi ilahain, dan perbahasan yang mengatakan bahawa mustahil untuk ada lebih daripada satu Tuhan. Mustahil untuk ada lebih daripada satu Tuhan. Itu pandangan sudut yang pertama untuk kita jawab bagi pandangan yang ketiga. Atsani, sudut yang kedua untuk kita jawab pandangan ketiga ini adalah anna Isa wa Maryam kana ya'budanillaha ta'ala wa yusalliyani wa yasumani. Bahawa Nabi Isa alaihi salam dan ibunya ummuhu Sayyidatuna Maryam alaihi salam
kana ya'budanillaha. Mereka berdua ni menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yusalliyan, mereka berdua ni mendirikan solat. Wa yasuman, dan mereka ini berpuasa. Dan kata Syekh, walau kana ilahaini lam ya'buda ghayrahuma. Kalaulah betul seperti dakwaan mereka mengatakan bahawa Nabi Isa dan ibunya ini Tuhan, maka sudah tentu dia tidak menyembah sesiapa. Bagaimana Tuhan boleh menyembah Tuhan yang lain? Maka itu tidak masuk akal ataupun mustahil. Walau kana ilahaini lam ya'buda ghayrahuma. Kalaulah mereka berdua ni Tuhan, maka sudah tentu mereka tidak akan beribadat kepada orang lain. Tapi apa hakikat yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu adalah mereka ini menyembah Allah, mereka ini mendirikan sembahyang, mereka ini berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini menunjukkan bahawa mereka ini bukan Tuhan, bahkan mereka inilah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad i'tarafa Isa bi anna Allah Ta'ala rabbahu. Dan Nabi Isa alaihi salam sendiri yang mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhannya. Ini pengakuan daripada Nabi Isa alaihi salam. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah, qala al-Masih, Nabi Isa berkata, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai kaum Israel, wahai bani Israel, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, rabbi wa rabbakum, Tuhan aku dan juga Tuhan kamu sekalian. Maka Nabi Isa alaihi salam sendiri mengakui bahawa dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhannya. Wa zalika aidan mawjudun fil Injil, dan nas tersebut juga wujud di dalam kitab Injil. Allazi bi aidihim, yang berada di tangan mereka. Jadi mereka boleh tengok kepada kitab yang mereka berpegang tersebut, iaitu kitab Injil, bahawa Nabi Isa alaihi salam menyeru kaumnya Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, maka mustahillah Nabi Isa alaihi salam itu sebagai salah satu daripada Tuhan, kerana dia menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala sudut yang ketiga, as-salisu anna Isa wa Maryam kana tajri alaihima al-umur al-bashariyah. Nabi Isa alaihi salam dan juga ibunya Sayyidatina Maryam berlaku perkara-perkara yang berlaku kepada manusia lain. Perkara-perkara manusiawi yang berlaku pada manusia lain, seperti makan, minum yang kita sebutkan tadi. Maka kata Syekh, wa hiya la tajri 'ala al-ilah. Perkara-perkara itu tidak berlaku kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahillah kedua-duanya itu kedua-dua itu adalah Tuhan. Maka ini adalah perbincangan tentang ketiga-tiga perbezaan pandangan pendeta kaum Nasrani berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Itu adalah untuk kumpulan yang pertama, iaitu perbahasan pada menolak pegangan Nasrani. Jadi kita masuk kepada perbahasan yang kedua pada hari ini, mas'alatun fi raddi ala abadatil asnam. Perbahasan pada menolak pegangan penyembah berhala. Abadatil asnam adalah penyembah berhala. Dan agama-agama yang menyembah berhala ini pada ketika ini sangat banyaklah. Antaranya seperti Buddha dan juga sebagainya, itu adalah menyembah berhala. Jadi kata Syekh, mas'alatun fi raddi ala abadatil asnam. Perbahasan pada menolak pegangan penyembah berhala. Wa dalilu ala butlani dinihim min arba'ati awjuh. Dalil yang menunjukkan kebatilan pegangan kaum penyembah berhala ini ada 4 sudut. Sudut yang pertama, al-awwal, annal asnama muhdasatun. Bahawa berhala itu adalah satu yang dicipta, muhdasatun, iaitu yang dicipta daripada tiada kepada ada. Li'annahum yasna'una bi aidihim, kerana mereka ini mengukir berhala-berhala itu dengan tangan mereka sendiri. Wal muhdas la yakunu ilahan. Ini kaedah yang diterima pakai oleh semua, iaitu sesuatu yang muhdas, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang baharu tidak
layak baginya untuk menjadi Tuhan. Walidzalik wabakhahum Ibrahim alaihi salam. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihi salam mencela dan juga mengeji golongan-golongan yang menyembah berhala ini. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, qala ata'buduna ma tanhitun? Nabi Ibrahim berkata, adakah kamu menyembah batu-batu yang kamu sendiri ukirkan? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menciptakan kamu dan juga apa yang kamu lakukan. Itu yang pertama. Iaitu berhala-berhala itu adalah dicipta oleh tangan-tangan mereka sendiri, maka tidak layak untuk menjadi Tuhan. Yang kedua, asani annaha la tattasifu bi sifatir rabbaniyah. Berhala-berhala yang diciptakan ini tidak ada satu pun sifat-sifat yang sifat-sifat yang sepatutnya bagi sebagai Tuhan. Berhala-berhala ini tidak mempunyai sifat-sifat sebagai Tuhan. Minal hayah, seperti mana al-hayah, mestilah Tuhan itu maha hidup. Wal ilm, maha mengetahui. Wal qudrah, maha berkuasa melakukan sesuatu. Wa ghairi zalik. Dan begitu juga sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhala-berhala ini tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, maka mustahillah dia itu sebagai Tuhan. Walizalika qala Ibrahim li abihi, hal ini seperti mana yang disebutkan Nabi Ibrahim kepada bapanya, iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir. Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan juga tidak melihat? Wala yuni anka syai'a, dan juga tidak memberi manfaat sedikit pun kepada kamu. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim mimma kanu yastahzi'un. Dan Allah Taala tunjukkan kepada mereka keburukan-keburukan yang telah mereka lakukan, dan Allah Taala timpakan kepada mereka azab berdasarkan apa yang telah mereka perolok-olokkan. Jadi ini hujah yang kedua, iaitu berhala tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan, tidak mempunyai sifat-sifat yang sepatutnya ada pada Tuhan. Maka mustahillah bahawa berhala-berhala itu dapat dijadikan sebagai sesuatu yang disembah. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita menjawab kepada golongan abadatul asnam ini, annaha yatva'u alaiha al-fana' wal hawan. Berhala-berhala ini terjadi ataupun berlaku kepadanya, terdedah kepada perkara-perkara yang menyebabkan mereka ini musnah, mereka ini hancur, mereka ini dihina. Ala tara kaifa ja'alaha Ibrahimu juzazan. Tidakkah kamu lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS menjadikan mereka cacat? Yang kisah yang masyhur, iaitu Nabi Ibrahim AS memotong kepala berhala-berhala tersebut. Yuqima bidzalikal hujjah ala qaumi, yang menjadikan, untuk mendirikan dengan perbuatan tersebut sebagai hujah kepada kaum. Dan begitu juga seperti mana kisah yang disebutkan musannif kat sini, walamma futihat makkatu dakhalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi SAW masuk ke kota Mekah, wa haulal baiti asnamun masjudah bibisas. Dan di sekeliling Kaabah itu ada berhala-berhala yang diikat dengan ikatan yang kuat. Faja'ala an-nabiy SAW yushibu biqadibin fi yadihi ila asnam. Dan kemudian Nabi SAW mengisyaratkan dengan tongkatnya dengan tongkat yang ada di tangannya kepada berhala-berhala tersebut, sambil berkata, ja'al haqq wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan telah pergi kebatilan dan telah menjauh kebatilan. Annal batila kana zahuqa. Dan sesungguhnya kebatilan itu adalah akan binasa. Fama asyara ila sanamin minha fi wajhihi illa waqa'a liqafahu. Setiap yang Nabi SAW tunjukkan dengan tongkatnya berhala pada di hadapan berhala tersebut, maka berhala itu akan jatuh ke belakang. Wala
asyara ila qafahu illa waqa'a liwajhi. Dan tidak ada berhala yang Nabi SAW bagikan isyarat ke belakangnya kecuali dia akan jatuh ke hadapan. Hatta ma baqiya minha sanamun illa waqa. Maka tidak ada, sehinggalah tidak ada lagi berhala-berhala di sekeliling Kaabah tersebut kecuali semuanya itu jatuh tersungkur di atas tanah. Maka ini menunjukkan bahawa berlakunya kehinaan, berlakunya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kehinaan terhadap berhala tersebut, maka bagaimana untuk kita jadikannya sebagai sembahan. Wa dhabi'u. Dan yang keempat adalah ma qaddamnahu min dalailit tauhid. Apa yang telah kita bincangkan tentang dalil-dalil tauhid tadi, maka boleh gunakan hujah tersebut di sini pada menolak pegangan penyembah berhala. Itu bagi kumpulan yang kedua, iaitu penyembah berhala. Jadi kita masuk kepada perbahasan yang seterusnya, iaitu mas'alatun fi raddi 'alal majus. Perbahasan pada menolak pegangan kaum Majusi. Jadi kaum Majusi ini adalah satu kaum pada zaman dahulu yang menyembah matahari ataupun menyembah api, menyembah sesuatu yang seumpama api, matahari, cahaya dan juga sebagainya. Kata musannif rahimahullah, mas'alatun fi raddi 'alal majus fi qawlihim anna al-khayra minan nur wa syarra minaz zulmah. Iaitu pandangan mereka, pegangan mereka mengatakan bahawa kebaikan itu adalah datang daripada cahaya dan keburukan itu adalah datang daripada kegelapan. Wa fi raddi 'alal ladzina 'abadun nara wasyamsa wa shibhaha. Dan golongan-golongan yang menyembah api, abadun nara wasyamsa, dan juga penyembah berhala, au shibhaha, ataupun yang seumpama api, berhala, cahaya dan juga sebagainya, itu kita golongkan di dalam golongan yang sama dengan pegangan al-Majusi. Dan kata Syekh rahimahullah, wa dalilu ala butlani qawlihim min wajhaini. Dalil yang menunjukkan kebatilan pegangan mereka itu boleh dijawab dengan dua sudut. Al-wajhul awwal, ma qaddamnahu min dalailit tauhid. Yang pertama adalah apa yang telah kita bahaskan tentang dalil-dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalil itu boleh digunakan untuk menjawab pegangan kaum Majusi ini. Yang kedua, wasani anna syamsa wal qamara wal kawakiba wan nura waz zulmah wa ghayra zalik yuzhar fiha asar sunnah wa dalailul hudus. Bahawa matahari, bulan, bintang, cahaya, kegelapan itu adalah sesuatu yang dapat dilihat tanda-tanda kebaharuannya ataupun tanda hudus, tanda bahawa ia ni adalah satu yang baharu, bukan satu yang qadim. Yuzharu fiha asaru sunnah wa dalailul hudus. Dan padanya kita lihat ni, bukan kita lihat dia sebagai satu yang layak disembah, bahkan kita dapat lihat kepada matahari, kepada bulan, kepada api adalah dalil bahawa dia adalah sesuatu perkara yang hadis, satu perkara yang baharu. Macam mana kita nak faham perkara tersebut? Wanzur istidlala Ibrahim alaihi salam. Lihatlah kepada cara pendalilan Nabi Ibrahim alaihi salam bi aqwaliha ala annaha laysat arbaban, yang mengatakan bahawa bulan, bintang ini bukanlah Tuhan yang layak disembah. Wanzur ma yajri 'alaiha min taghyiri bil kusufi wa ghayrihi. Dan lihatlah kepada apa yang berlaku kepada matahari dan juga bulan, yang berlaku gerhana dan juga sebagainya, yang menunjukkan bahawa perubahan berlaku padanya. Matahari yang terbit, kemudian terbenam, dan kemudian bulan, fasa-fasa bulan sabit, bulan mengambang dan juga sebagainya. Itu menunjukkan bahawa berlakunya taghyir, berlakunya perubahan. Yazhar laka hudusuha. Maka
terzahir kepada kita sifat hadis kepadanya. Waftiqaruha, dan terzahir kepada kita sifat hudus dan juga sifat kebergantungannya kepada sesuatu yang mengubahnya. Wa ma kana kadzalik la yakunu ilahan. Jadi apa yang bersifat hadis tadi, yang berubah, yang berhajatkan kepada yang lain untuk melakukan perubahan kepadanya, la yakunu ilahan, tidak layak untuk menjadi Tuhan. Wala fa'ilan, bahkan dia bukan juga fa'il, pelaku kepada perbuatan-perbuatan tersebut, li syai'in minal hawadis, kepada sesuatu yang bersifat dengan sifat hadis. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan juga menciptakan zulumat, menciptakan kegelapan dan juga cahaya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala berlakunya kejadian siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, dan kewujudan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, dan janganlah kamu apabila melihat kepada perkara perubahan tersebut, janganlah kamu sujud kepada matahari ataupun bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna, bahkan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kedua-duanya, iaitu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari dan juga menciptakan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a zalika fa inna qawlahum mujarradud da'wa la dalila 'alaiha, dan pegangan mereka ini hanyalah semata-mata dakwaan yang tidak ada dalil padanya. Dakwaan kaum Majusi yang menyembah api, menyembah matahari, itu adalah satu dakwaan yang tidak ada dalil untuk kita bahaskan pun. Jadi perkara tersebut sudah dijawab oleh musannif, bagaimana kita nak menolak pegangan penyembah matahari, api dan juga sebagainya sebagai yang kita sebutkan sebagai Majusi, golongan-golongan Majusi. Jadi yang terakhir bagi fasal ini, sebelum kita masuk kepada fasal yang ketiga, adalah golongan-golongan yang mengatakan bahawa ta'sirut tabi'ah, bahawa tabiat ataupun alam semula jadi itu memberi kesan, memberi taksir, memberi kesan kepada wujud ataupun tidak wujudnya sesuatu. Kata musannif rahimahullah, mas'alatun fi raddi 'ala alladhina yaquluna bi ta'sir tabi'ah. Perbahasan pada menolak pegangan kaum yang mengatakan bahawa alam semula jadi, tabi'ah, itu memberi taksir, memberi kesan. Iaitu kalau kita terjemahkan di dalam bahasa kita, disebut sebagai scientism, iaitu yang mengatakan bahawa alam ini berlaku tanpa campur tangan Tuhan. Berlakunya bumi, berlakunya planet-planet, berlakunya perkara tersebut tidak ada campur tangan Tuhan. Apa yang berlaku adalah proses semula jadi, Big Bang sebagainya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi, kejadian laut, gunung ganang, itu adalah semula jadi. Dan mereka ini golongan-golongan yang kita boleh kategorikan sebagai ilhad, golongan-golongan ateis yang tidak mempercayai wujudnya Tuhan. Jadi apa yang mereka tafsirkan tentang kewujudan yang ada di muka bumi ini adalah semula jadi, tabi'ah. Tabi'ah yang memberi taksir kepada kewujudan dan kewujudan dan juga ketiadaan yang ada di muka bumi ini. Dan kata musannif rahimahullah, wad dalilu ala butlani qaulihim min wajhain. Dan cara kita nak menjawab golongan-golongan ini daripada dua sudut. Sudut yang pertama, al-wajhul awwal, anna tabi'ata la tattasifu bil hayah wala bil qudrah wala bil iradah. Tabiat alam semula jadi ini tidak bersifat dengan sifat hidup, al-hayah. Dia tidak bernafas, dia tidak ada satu sistem yang menunjukkan bahawa dia ni hidup. Alam sistem tersebut, sistem semula jadi tersebut tidak bersifat dengan sifat hayah. Wala bil qudrah, dan juga tidak bersifat dengan sifat qudrah, berupaya.
wala bil iradah, dan juga tidak mempunyai sifat iradah, kehendak, tidak berkehendak. Semula jadi itu, alam semula jadi itu tidak berkehendak, tidak mempunyai kehendak untuk dia melakukan sesuatu perbuatan. Fala yasihhu an yunsaba ilaiha fi'lun minal af'al. Maka tak boleh kita nisbahkan perbuatan tersebut kepada alam semula jadi. Contoh apa? Contoh berlakunya gerhana. Gerhana bulan, gerhana matahari, tidak boleh kita katakan bahawa yang melakukan gerhana itu adalah bulan. Sebab mereka ini adalah bukan kehendak mereka, bukan kudrat mereka, dan juga bukan mereka ni sesuatu yang hidup pun untuk mereka melakukan perkara tersebut. Jadi tidak boleh kita nisbahkan kepada peristiwa yang berlaku seperti gerhana tersebut kepada bulan, kepada matahari dan juga sebagainya. Kerana perkara itu adalah tidak layak ataupun tidak sesuai untuk kita nisbahkan kepada alam semula jadi setiap daripada perbuatan. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, al-wajhus tsani anna ikhtilafa asya'i yadullu ala anna tabi'ata ghairu mu'assirah. Bahawa perbezaan output ataupun natijah ataupun sesuatu hasil yang dikeluarkan daripada tabiat itu, tabiah ataupun semula alam semula jadi itu berbeza-beza, menunjukkan bahawa dia ni tidak mempunyai kuasa ataupun dia tidak mempunyai taksir, sesuatu yang boleh memberi kesan kepada penghasilan tersebut. Kerana kalaulah tabiat itu memberi taksir, sudah tentu dia akan dia akan keluarkan output ataupun hasil yang sama. Ya annaha la yasdu minha illa naw'un wahid. Kerana tidak terhasil daripada perkara tersebut kecuali satu jenis sahaja. Wanzur qaulahu ta'ala, dan lihatlah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kamu lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, keluarkan daripadanya buah-buahan yang berbeza-beza warna-warnanya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun, dan juga bukit bukau yang kami jadikan ada di antaranya jalur-jalur dan juga lorong-lorong putih dan merah. Judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha, yang berbeza-beza warnanya. Wa ghadaibu sudin, dan juga yang berwarna hitam legam. Jadi ini nak menunjukkan bahawa tabiah itu tidak memberi taksir, tidak memberi kesan kepada sesuatu. Adapun yang memberi kesan, yang mengeluarkan buah-buahan yang pelbagai jenis, pelbagai warna, pelbagai rasa dan juga sebagainya, itu adalah fa'lullah, adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwanin yusqa bima'in wahidin. Dan begitu juga beberapa potong tanah, beberapa tanah yang berdekatan, wa jannatun, dan kebun-kebun, min a'nabin, kebun-kebun yang ditanam buah-buahan anggur, wa zar'un, dan tanaman-tanaman yang lain, wa nakhilun, dan juga kuma-kuma, sinwanun wa ghayru sinwanin, yang berumpun, yang mempunyai tangkai dan juga yang tidak mempunyai tangkai, yusqa bima'in wahid, yang disiram dengan air yang satu, mengeluarkan natijah yang banyak. Maka tabiat, jika sekiranya tabiat sebagai mu'assir, maka dia akan lahirkan satu saja jenis. Tetapi dengan air yang satu yang disiram kepada tanaman-tanaman ini, mengeluarkan pelbagai jenis yang kita sebutkan tadi. Yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'd, dan kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain, dari sudut rasanya, dari sudut warnanya dan juga sebagainya.
wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil uqul inna fi zalika la ayatin liqaumin ya'qilun. Dan pada perkara tersebut adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir tentang ni. Jadi jika kita nak katakan bahawa tabiat itu memberi taksir, akan menatijahkan bahawa hasil yang dikeluarkan itu adalah sama. Kerana tabiat ini tidak ada iradah, tidak ada kudrah, jadi hasilnya sama. Tetapi apa yang kita lihat kepada tanaman, bukit bukau, pelbagai bentuk dan juga pelbagai jenis, jadi menunjukkan bahawa yang memberi taksir itu bukanlah tabiat, tapi yang memberi taksir, al-mu'assir, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh di sini yang boleh kita ambil adalah perbahasan tentang berkaitan dengan al-mu'assir, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Abu Barakat Ad-Dardir di dalam matannya Al-Kharidatul Bahiyah, mana beliau menyebut wal fi'li fi at-ta'sir laysa illa lil wahidil qahhar jalla wa ala wa man yakun bi tabi'i aw bil 'illah fazaka kufrun inda ahli millah wa man yakun bil quwwati muda'ati fazaka bid'iyyun fala taltafiti. Maksudnya adalah wal fi'l, perbuatan tersebut, fi at-ta'sir laysa illa, pada memberi kesan, pada mewujudkan, pada menciptakan, laisa illa, hanyalah kepada il-wahidil qahhari jalla wa ala, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa, yang maha perkasa, jalla wa ala, maha tinggi dan juga maha suci Allah. Wa man yakul bi tabi'i aw bil 'illah, barang siapa yang mengatakan bahawa alam ini terjadi dengan illah, alam ini terjadi dengan tabiat secara semua jadi, fazaka kufun inda ahli millah, maka itu adalah kufur ataupun perbuatan kufur, yang mana orang yang berpandangan sedemikian adalah kafir. Fazaka kufur inda ahli millah, maka itu adalah kufur di sisi ahli millah, iaitu agama Islam. Wa man yakul bil quwwati muda'ati, barang siapa yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan kudrat, Allah Ta'ala jadikan kuwah ataupun kita sebut sebagai kudrat kepada sesuatu perkara itu, yang Allah Ta'ala biarkan dia untuk terjadi sendiri, fazaka bid'ayyun fala taltafiti, maka pandangan itu adalah pandangan yang bid'ah, maka jangan kamu melihat kepada pandangan tersebut. Jadi apa yang kita nak bahaskan seterusnya adalah berkaitan dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan manusia. Seperti mana kita sebutkan tadi, at-ta'sir hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mengatakan taksir itu adalah kepada tabiat ataupun illah, maka itu adalah kufur. Dan barang siapa yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan kekuasaan ataupun kuasa kepada sesuatu objek, dan Allah Ta'ala letakkan kuasa tersebut tanpa campur tangan selepas daripada itu, maka itu adalah bid'ah. Contohnya adalah kita katakan bahawa Allah Ta'ala jadikan kepada api itu kuasa membakar, dan Allah Ta'ala letakkan perkara tersebut pada api, dan Allah Ta'ala tidak mempunyai campur tangan kepada perkara tersebut, maka itu adalah pandangan yang bid'ah. Jadi apa yang kita sebutkan tadi adalah berkaitan dengan taksir. Dan taksir ini dia berkait dengan apa yang kita sebut sebagai af'alul ibad, perbuatan-perbuatan hamba. Kerana akan timbul selepas itu persoalan tentang jika sekiranya taksir itu hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, maka mengapa kita sebagai manusia yang tidak mempunyai taksir tersebut diberikan dosa dan juga diancam dengan azab di akhirat kelak. Dan begitu juga kita diberikan pahala ataupun diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, sedangkan perbuatan tersebut itu bukanlah daripada kita sendiri. Maka persoalan itu disebut sebagai permasalahan sebagai af'alul ibad.
Tapi sebelum kita masukkan kepada perbahasan tersebut, kita nak tahu tentang apakah yang dimaksudkan dengan kalam musannif, wa man yaqul bitab'i aw bil illah fazaka kufrun inda ahli millah. Beza di antara al-tabi'i dengan al-illah. Sebab kalau kita tengok kepada secara sekilas pandang, kedua-dua perkara itu seolah-olah sama antara satu sama lain. Al-tabu' dengan al-illah. Iaitu yang pertama, persamaan kedua-duanya terlebih dahulu adalah kedua-duanya ini tidak mempunyai ikhtiar. Tidak mempunyai ikhtiar ataupun pilihan untuk dia sama ada menolak ataupun tidak menolak. Sama ada dia nak buat ataupun tidak buat. Jadi itu persamaan di antara at-taba' dengan al-illah. Tetapi untuk yang mu'assir bi tab'i ini adalah yang dimaksudkan adalah iaitu apabila wujudus syarti, wujudnya syarat dan juga intifa'ul mani', wujudnya sesuatu perkara dan juga tiadanya sesuatu yang menghalang. Contohnya api yang membakar. Api yang membakar, syarat untuk perkara tersebut mesti ada bahan pembakar, mesti ada oksigen, mesti ada bahan-bahan yang membantu untuk membakar. Wujudus syarti, wujudnya syarat tersebut, maka api akan membakar. Dan dalam masa yang sama, intifa'ul mani', menafikan wujudnya penghalang kepada wujud perkara tersebut. Iaitu seperti mana air ataupun wujudnya hujan, air ataupun kayu yang lembap dan sebagainya. Dan jika sekiranya al-mani' itu tiada, maka berlakulah tabiat tersebut. Api membakar. Apabila wujudus syarat dan juga intifa'ul mani'. Itu untuk tabiat. Tapi kalau untuk illah adalah wujudnya illah, maka akan melazimi daripada wujud illah tersebut wujudnya ma'lul. Contoh yang diberikan adalah seperti mana harakatul khatam fil asabi', pergerakan cincin yang ada di tangan seseorang. Jadi pergerakan tangan itu disebut sebagai illah. Dan bergeraknya cincin itu adalah ma'lul. Jadi pergerakan tersebut tidak berkait dengan wujud syarat ataupun intifak mani' dan sebagainya. Itu disebut sebagai illah ma'lul. Illah wal ma'lul. Jadi apa yang disebutkan tadi, beza di antara at-taba' dengan al-illah, wa man yakub bit-tab'i ataupun wa man yakub bil-illah fazaka kufrun. Dua-dua ni adalah kufur. Inda ahli millah, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sisi ahli millah adalah kembali kepada Islam. Jadi secara khulasahnya adalah yang kita sebutkan sebagai af'alul ibad tadi adalah kita mengatakan bahawa ya betul kita melakukan perbuatan kita, dan perbuatan kita itu khusus kepada perbuatan ikhtiariyah. Perbuatan kita ini terbahagi kepada dua. Yang pertama ittirariyah, yang satu lagi ikhtiariyah. Dan ittirariyah itu adalah satu perbuatan yang kita tidak boleh dikawal oleh kita sendiri. Contohnya apa? Contohnya aliran darah dalam diri kita itu kita tak boleh kawal. Degupan jantung itu tak boleh kawal. Maka itu disebut sebagai al-fi'lu al-ittirariyah. Apa yang boleh kita kawal adalah perbuatan anggota. Contoh kita gerakkan tangan, kita gerakkan kepala, kita gerakkan kaki, kita mendengar, kita bercakap. Itu adalah ikhtiariyah. Maka perbuatan kita dalam perkara ikhtiariyah itu adalah disebut sebagai kasbun, sebagai usaha ataupun iktisab, suatu perbuatan yang kita lakukan dengan usaha kita sendiri. Tetapi yang sebenar-benarnya yang menjadikan perbuatan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita diberikan pahala dan juga ataupun diberikan dosa berdasarkan kepada pemilihan usaha yang kita lakukan. Usaha yang ataupun kehendak yang kita lakukan tersebut. Maka disebabkan perkara tersebut kita diberikan sama ada dosa ataupun sama ada pahala atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi
apa yang kita lakukan ini bukan taksir, tetapi hanyalah satu yang disebut sebagai usaha kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan kita taufik, memberikan kita kekuatan untuk melakukan perkara tersebut. Di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala kita melakukan tersebut, maka kita melaksanakan perbuatan, sama ada perbuatan ketaatan ataupun perbuatan yang maksiat. Dan apabila kita bercakap tentang perbuatan itu, maka berkait dengan perbuatan ketaatan itu akan mendapat pahala dan juga perbuatan kemaksiatan itu akan mendapat dosa. Maka perbuatan tersebut betul Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memberi taksir kepada perbuatan kita, tapi dosa dan juga pahala itu berdasarkan kepada dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kita rahmah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bersifat dengan bimahdil fadl, semata-mata pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan disebabkan kita lakukan perkara ibadat tersebut maka kita layak untuk mendapat pahala. Itu bukan yang difahami, tapi Allah Taala berikan kita pahala, Allah Taala berikan kita rahmat adalah bimahdil fadl, semata-mata kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dosa, dan juga dengan dosa-dosa tersebut menyebabkan kita pada akhirnya ke neraka, wal iyazubillah, bimahdil adl, semata-mata kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bersifat dengan sifat adil, maka bimahdil adl itu akan membawa kita kepada perkara yang kita sebutkan tadi. Dan pahala tersebut dan juga jannah dan juga segala apa yang Allah Taala janjikan dengan kebaikan tersebut adalah bimahdil fadl, bukan kerana amal kita sendiri, bahkan semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan bahaskan pada pasal yang akan datang, iaitu fi isbati sifatillah taala, pada kelas yang akan datang. Cukup setakat tu untuk pada hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.